pada pendapat mereka walaupun kita ada perbahasan yang matang. Maka macam mana yang telah diletakkan kata-kata kalam daripada ulama, ittaqu bi firasatil mu'minin fa innahu yanzuru bi nurillahi ta'ala. Berhati-hatilah kamu dengan cahaya pandangan orang-orang beriman, kerana mereka ini melihat dengan pandangan mata Allah Subhanahu wa taala. Dan baik, seterusnya, adakah PAS itu kafir sehingga tak boleh apa PAS itu kafir pula. Sebab tulis macam tu nak laju tadi. Tak apa. Tulis tu tak menghilangkan syahadat. Adakah PAS itu tidak boleh bersama dengan UMNO? Adakah dihukumkan UMNO itu kafir? Maka kita lihat kepada Al-Fadhil Al-Ustaz Syekh Abdullah Sa'mah, ya, yang mana di Kelantan, ya, di Kelantan seorang guru pondok, ya, kita saya mengakui kehebatannya. Ada juga anak muridnya di Mesir, mengajar ilmu tasawuf. Allah memang azim sungguh. Kalau syarah pasal bismillah sejam tu tak cukup. Ada anak murid di sini mengajar. Saya pernah mengikuti pengajian talaqi tasawuf bersama mereka. Ilmu sangat hebat. Tetapi dari segi ilmu kita tidak boleh menghukumlah dengan perilaku dan sebagainya. Kalau kita tengok kebersamaan PAS dan UMNO, nanti Abdul Samad saya cerita sekali. PAS dan UMNO, unity government dan sebagainya. Kita tahu dalam sejarah tahun 1978 UMNO dan PAS pernah bersama, dan akhirnya panjang cerita, ada Mahathir kata begini dan yang Aziz pula kata begini, ya, sebab bagaimana ditendang dan sebagainya. Akhirnya PAS keluar daripada UMNO. Jadi kenapa PAS dan UMNO tidak boleh bersatu? Baik, kalau nak bersatu betul-betul, kita nak kahwin dengan CP ni, kan? Dah kahwin belum? Belum. InsyaAllah. Amin. Kita nak kahwin dengan orang tu, mesti kita buat baik dengan orang tu. Atau kita nak berkawan, nak pinjam rumah sewa orang tu, nak tidur, kita buat baik dengan orang tu, barulah kita boleh bersama, bersatu, bercinta. Baik, begitulah kalau kita nak meletakkan kekuatan kita kepada orang, kepercayaan kita yang dia ni boleh berkawan baik dengan kita. Kita lihat bagaimana di Kelantan disekat royalty. Terengganu menang, Ustaz Abdul Hadi Awang, Tuanku Raja Awang menang di Terengganu, dihapuskan hak royalty. Padahal kaum PBS menang di Sabah, diberikan hak royalty dan sebagainya. Bagaimana mereka ditekan? Ya, bagaimana nak bersama dengan mereka-mereka yang ditekan? Ya, bagaimana? Jadi sahabat-sahabat boleh fikir. Saya banyak soalan sebab saya nak bagi Dr. Faiz, saya cakap sikit, Dr. Faiz cakap panjang, nanti dia tak ada masa. Baik, fatwa haram. Baik, Abdullah Sa'mah, ya, bagaimana dia telah memberitahu bahawa dia bermimpi berjumpa Nabi. Kau betul. Akibat mengharamkan undi PAS, undi Pakatan Rakyat, dan mengatakan ini aziz itu sesat dan sebagainya. Itu sahabat-sahabat boleh fahamlah bahawa bagaimana seorang ulama boleh mengeluarkan pendapat macam itulah, kan? Dan fatwa ini, kalau kita ni di zaman di zaman kebangkitan umat Islam, fatwa ni memang tersebar, dan waktu itu kita sikoh dengan pendapat-pendapat. Tetapi sekarang ini bagaimana pendapat dan fatwa ini mudah dikeluarkan, dan saya pun tidak setuju. Contohnya ada seorang ulama yang keluarkan pendapat bersama ulama pondok. Dia keluarkan pendapat haram sokong, lepas tu orang tashkik, maksudnya orang syak dengan dia, orang komen bahawa dia ni dulu ni pernah dadah dan dia ni pernah apa-apa semua. Itu satu benda yang bersalahan dengan hukum. Walaupun Al-Fudail, kalau kenal sahabat bernama Fudail ini dulu perompak, alimnya dia, jadi sahabat hebat. Tak boleh kita kata bila Fudail ni hebat, kita kata walaupun ulama tadi yang bersama dengan bersama ini UMNO dan sebagainya, dalam konsep akhlak kita dalam khilaf, akhlak kita dalam belajar agama, jangan buat macam tu. Ya, ateisme dan sebagainya. Bukan kita menutup aib. Masatarul mu'minin satallahu yawma qiyamah. Baik, kelas. Fatwa haram dan sebagainya saya tak sempat nak tulis tadi. Cuma apa kita katakan, haram dan tak haram itu fatwa, bukan ijma'. Hatta jumhur pun kita boleh tolak pendapat sebab dia belum ijma'. Kerana perkara pertama Al-Quran, Sunnah, Qiyas dan ijma' dan Qiyas. Jumhur berlawanan dengan pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i diguna pakai di satu kawasan, semua selesa dengan pendapat Imam Syafi'i, maka pendapat jumhur tadi tak digunakan. Walaupun jumhur ada 3 golongan ulama' dari situ. Maka fatwa haram ni boleh kita ambil dan letak, kita boleh gunakan dan sebagainya. Manifesto PR. Pasal apa tadi ya? Demokrasi. Welfare state. Welfare state.
Oh, lama tak ingat. Apa biar dia cari kawan. Okay, nanti itulah. Okey, saya ambil satu ni. Okay, apa pendapat pihak panel mengenai kesan selepas Piala Dunia sekiranya PR menjadi memegang tampuk kerajaan adakah kerajaan menjadi perubahan kuasa, bukan perubahan kuasa. Perubahan kuasa ni memang akan kucak kaca dan bukan senang untuk mengambil kuasa daripada satu bentuk kerajaan. Kerana apa? Mengambil kuasa ini memang mengambil masa yang waktu dan akan berlaku kucak kacir kerana kita bertembung dengan dua pihak. Pihak yang mahu mengekalkan kuasa dengan satu pihak yang ingin merampas kuasa. Berlaku di Mesir. Kalau kita tanya kenapa begini, Mursi ni lemah. Dia lemah. Mesir kena ada orang presiden macam Husni Mubarak, Anwar Sadat, Jamal Nasir yang hebat. Nak kata macam tu, orang Arab cakap itu. Dia kata Mursi dhaif dan sebagainya. Nak katakan tak boleh ada pemimpin yang lemah, maka akan berlaku pergulutan dalaman yang sangat hebat. Bagaimana bila orang Mesir tak boleh sama orang Malaysia lah. Kan? Tengok polis Malaysia dengan polis Mesir. Kalau polis Mesir kena hon, ya apa? Polis suruh. Cuba kita bawa kat sarjan kita dekat apa? Bukit Aman, confirm. Kan? Tak boleh dah. Kan? Nampak polis patah balik. Jadi tak masalah. Jadi jangan bezakan orang Mesir dengan orang Malaysia. Jadi Mesir qadiyah dia berbeza dan Malaysia ni qadiyah dia sangat berbeza. Dan saya rasa orang Malaysia dengan akhlak dan moral yang baik, sekiranya PR menang akan berlaku perubahan kekuasaan yang baik. Dan sekiranya tidak diizinkan Allah bahawa PR menang, EN masih lagi diberikan kuasa dan diberikan peluang dalam medan pentadbiran di kerajaan, saya rasa insya-Allah dalam 5 tahun itu kita sama-sama doakan bahawa kerajaan dalam Barisan Nasional akan berubah sedikit demi sedikit dan mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak soalan yang diberikan kepada saya dan saya rasa tak perlu saya jawab semua. Sebab soalan yang wajib dijawab hanyalah soalan muka dan angkir. Kan? Okay, jadi saya cuba jawab. Saya ulang balik soalan. Betul tak? Tanda gurau ya. Okay, soalan saya tadi perjuangan demokrasi atau tulen ataupun sistem demokrasi yang ikut Islam. Yang kedua prioriti maqasid syariah. Jaga semua. Ini saya cuba rangkum dalam misi demokrasi ataupun tagir al-munkar, merubah kemungkaran. Saya mahu letakkan tanggungjawab merubah demokrasi ini kepada gerakan Islam. Sama ada PAS, Ikram, Abin, Isma, siapa saja yang NGO-nya. Kerana kita sudah lihat kedua-dua belah pihak, Pakatan Rakyat ke ataupun UMNO, masing-masing yang kita istilahkan adalah politik lucah, politik foto. Kalau A tak serang B, B serang A. Jadi kita dah tak boleh letakkan harapan untuk menaikkan satu demokrasi yang tulen. Jadi kalau jawapan saya bagi tanggungjawab kepada badan bukan kerajaan untuk meneruskan misi Islamisasi ataupun demokratisasi Islami. Menyam. Dan saya lihat kalaulah gerakan Islam itu digunakan sebagai alat mempertahankan kebuburukan ataupun kezaliman penguasa, itu adalah satu pengkhianatan kepada kader-kader Islam ni. Saya fahamlah kalau siapa yang nak kaitkan apa yang saya cakap ni kepada siapa saja. Jadi saya lihat tanggungjawab ini mesti dijalankan oleh badan bukan kerajaan. Pendidikan politik, pendidikan demokrasi yang tidak non-partisan, tapi tak bermaksud tidak boleh berpartisipasi. Faham? Sebagai contoh, ABIM non-partisan, tapi kita juga berpartisipasi. Kita rahsia lah kan, adalah kita buat. Jadi apa yang kita nak dalam sistem pilihan raya ni bukan sistem demokrasi pilihan raya, ni bukan sekadar demokrasi asal ada je. Jadi bila pilihan raya demokrasi asal ada je, asal boleh memilih. Tapi memilih apa? Tidak demokratik haknya. Terpaksa juga memilih UMNO. Sebab apa? Sebab sumber pendengarannya ditutup sebelah. Hanya dengar berita TV3 dan sebagainya. Dan seterusnya, maqasid syariah bagi pendapat saya, kalau ada peluang menjaga semua, kita jaga semua. Dalam prioriti itu rasanya soalan itu lebih aula kalau dijawab oleh
apa ustaz-ustaz. Saya ni ilmu cedok-cedok kan. Okey, yang seterusnya seni dalam ni saya minat soalan ni. Ustaz Amirul tak jawab. Seni yang memperjuangkan rakyat, peranan atau peranan artis. Kita lihat gelaran seniman agung, apa seniman negara yang diberikan kepada mantan-mantan seniman negara yang sebelum-sebelum ini tidak berjaya mengangkat karya-karya artis ataupun seni-seni sebagai satu misi memperjuangkan rakyat. Tak ada pun seniman yang berani kutuk kerajaan, tak macam di Indonesia. Betul? Rendra dan sebagainya, macam-macam. Banyak karya-karya di Indonesia yang mengkritik kerajaan secara terbuka, yang kutuk habis-habis. Yang ada di Malaysia sekarang ni betul-betul Samad Said. Jadi kita mempersoalkan adakah seniman negara itu layak bagi dia. Sepatutnya dia membela rakyat melalui karya-karya dia. Digunakan sebagaimana yang pernah berlaku pada zaman di Turki. Imam Badiuzzzaman Said Nursi, bila dia cuba masuk dalam politik, tekanan yang diberikan oleh Mustafa Kamal Atatürk itu maksudnya pembangunan sekular terlalu kuat sehingga kan dia berkata auzubillah minasyaitonir wasiyasah. Aku berlindung daripada syaitan dan juga siasat. Kerana apa? Dia rasa politik ni terlalu kotor. Jadi dia turun tahta, dia tolak jemputan daripada Kamal Atatürk untuk datang ke Ankara. Dia masuk dalam bidang pendidikan, dia masuk dalam bidang penulisan, sehingga terhasilnya Risalah An-Nur. Jadi kita lihat peranan yang dimainkan oleh Imam Badiuzzzaman Said Nursi melalui Risalah An-Nur berjaya merubah rakyat Turki. Masih ada nilai Islam itu melebihi semangat nasionalisme yang dibawa oleh Mustafa Kamal Atatürk. Kalau kita lihat zaman Kamal Atatürk, azan dilaungkan dalam bahasa Turki selama 30 tahun, tuan-tuan. 30 tahun. Kalau saya ni lahir pada tahun pertama azan dilaungkan dalam bahasa Turki, umur saya 24 sekarang, belum kenal Islam lagi. Masuk umur 30 tahun, 31 baru nak tahu, baru nak kenal. Rupanya azan ada dalam bahasa Arab. Baru nak tahu, tuan-tuan, kesan. Saya pergi ke Turki, saya lihat generasi yang dilahirkan pada zaman azan dalam bahasa Turki. Kesan dia. Tapi apa yang dibuat oleh seniman agung Turki itu, Imam Badiuzzzaman Said Nursi melalui penulisan Risalah An-Nur, dia berjaya merubah, mengekalkan nilai Islami rakyat Turki. Sehingga apabila Erdogan naik, ramai yang berani, baru orang berani. Rupanya Islam itu ada di Turki. Tak semuanya yang sekular, tak semuanya Islam hanya di Kebenaran. Dan berkenaan soalan revolusi atau evolusi, kesan selepas Pakatan Rakyat Pemerintah, saya melihat Malaysia ni macam pendapat Ustaz Amirul tidak boleh disamakan dengan Mesir. Sebagaimana negara-negara yang baru dibebaskan, Tunisia, Libya, apa lagi, dan yang akan dibebaskan Syria, insya-Allah, amin. Kita, masyarakat Melayu, dia tidak terkesan dengan sistem revolusi. Hari ni turun membantah, besok kerajaan turun. Tak ada. Sebab kita mengambil sikap tunggu dan lihat. Sebab itu saya sebutkan di awal tadi, kita mengambil kesetiaan Melayu itu bersyarat. Raja adil, raja disembah. Raja zalim, raja disanggah. Bila dia betul-betul zalim, barulah kita sanggah. Tapi kita tidak mengambil sistem revolusi. Kita hanya evolusi. Kita hanya tunggu dan lihat. Sebab itu kita ada artis-artis yang masuk politik. Kita tengok apa ustaz ni buat, barulah kita nak buat. Yang sekarang ni kan, peranan ustaz-ustaz kan. Dan berkenaan soalan welfare state, saya tak berani nak ulas. Takut jawapannya tak kena dengan tuan penanya. Saya serahkan kepada tuan untuk cari orang yang lebih afdal. Saya bukan ahlinya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada kedua-dua panelis. Kita sekarang berada di penghujung sebenarnya. Maghrib pun dah masuk. Kita akan cuba untuk habiskan dalam tempoh masa 10 minit, insyaAllah. Kita tunggu habis azan dulu atau kita nak duduk?
Sistem yang orang punya ya, itu yang mana boleh bincang gitu menarik. Sekiranya kita tak dia ada sebab bahasa media kan. Tabel 5 Kemudian balik bebas. Bebas. Mana kita sembang dengan apa? Kita sembang. Kita dengan audition. Sama Jumaat. Baik, ada satu soalan untuk dari dengan monarki. Jadi saya tak nak jawab lagi tentang monarki. Saya cuba nak masuk tentang tafwid dengan tanfiz yang di soal dari saudara Abdullah Helmi sebentar tadi. Sebab saya berpandangan soalannya menjurus adakah ahli parlimen itu dikira sebagai tafwid ataupun tanfiz. Tapi yang diulas jawapan yang diberikan tadi, tidak ada masalah non-muslim untuk berada di peringkat tanfiz kan? Macam tu kan? Baik, syukur untuk saya sebut, kalau kita melihat baru ni saya pergi ke satu daurah Al-Iftaiyah, anjuran Darul Ifta dan juga Jakim. Sebelum kita nak meletakkan sesuatu fatwa dan fiqh ni satu benda yang berbeza ni. Sebelum kita nak letakkan satu fatwa, ada empat anak tangga untuk kita meletakkan satu fatwa. Yang pertama sekali adalah taswir, kita memperlihatkan gambaran. Yang kedua adalah takyif, persoalan bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah al-hukmi, meletakkan hukum. Dan kemudian yang keempat adalah isdar fatwa, implementasi fatwa itu sendiri. Melihat kepada persoalan at-tafwid atau at-tanfiz, saya nak memetik apa yang pernah disebut oleh Dr. Asri, bekas mufti Islam ada Dr. Asri. Beliau menyebut dalam persoalan hudud. Dalam persoalan hudud, beliau mengatakan kita memerlukan kepada ijtihad baru pada hari ini. Kita memerlukan kepada satu ijtihad baru untuk kita menetapkan bagaimana satu hudud, satu hukum itu perlu dilaksanakan. Mencuri, potong tangan, itu adalah qat'i. Tetapi bagaimana, kadar yang bagaimana, kadar yang berapa, itu yang perlu diperbincangkan semula. Sebab kaedah matawah hari ini tidak sama dengan kaedah yang dahulu. Baik, kaedah matawah ini kan matawah fiat. Dan kadar berapa yang kita boleh potong tangan, takkan curi RM100 pun nak kena potong tangan. Baik, itu persoalan dengan fiqh. Soalan berdasarkan pemahaman daripada mujtahid. Begitu juga saya mengatakan, saya berkeyakinan begitu juga dalam persoalan wizarah at-tafwid dan wizarah at-tanfiz. Ia ditulis oleh para ulama kita berdasarkan kefahaman mereka berdasarkan dengan syariat. Kalau kita nak melihat at-taswir, kalau kita nak memberi gambaran secara awalnya, Malaysia ini terbagi kepada tiga badan. Yang pertama sekali adalah badan